Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini agenda awal ni. Angka penduduk yang terpaksa berpindah melarikan diri, pencabulan hak asasi manusia dan juga penganiayaan serta keganasan sudah melebihi 100 juta dengan konflik di seluruh dunia memburukkan lagi keadaan. Dan menurut agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR, menjelang akhir 2021 yang lepas, bilangan orang yang terpaksa berpindah meningkat sehingga 90 juta disebabkan gelombang baharu keganasan atau permusuhan berterusan di Afghanistan, di Burkina Faso, Ethiopia, Myanmar, Nigeria dan Republik Demokratik Kongo. Dan menurut Pesuruhjaya Tinggi PBB, bagi pelarian, Malaysia mempunyai lebih 182,000 pelarian dan juga pencari suaka setakat April 2022 dengan lebih 136,000 berumur 18 tahun ke atas. Jadi bersempena dengan Hari Pelarian Sedunia yang disambut pada 20 Jun setiap tahun, hari ini saya berbesar hati bersama dengan Muhammad Farouk, merupakan wakil Forum Pembangunan Belia Rohingya yang bersama saya di studio. Assalamualaikum, terima kasih Cik Farouk. Dan ini bukan kali pertama bersama dengan Esra Awani. Tetapi sebelum itu, ada satu kajian ataupun yang dibuat oleh Ipsos bersempena dengan Hari Pelarian Sedunia yang merumuskan 3 ataupun 4 orang dewasa dalam tinjauan secara purata di 28 negara. Dan juga ia merujuk dan juga bersetuju bahawa 64% rakyat Malaysia berpandangan pelarian patut diterima dalam negara, terutamanya Malaysia. Adakah itu realitinya dan apa yang dirasakan oleh saudara Farouk sendiri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Astrawani untuk invite saya pada hari ini. So, hari ini adalah Hari Sedunia Pelarian. So, yang ni adalah satu concern of humanity dan juga humanitarian matter untuk semua. So, kalau cerita pasal 64% adalah disokong pelarian dan ada yang tak sokong. So, mungkin kalau dia boleh fahamkan perasaan seorang pelarian, kenapa contoh satu pelarian tu dia tak larikan diri daripada negara diri sendiri. Mungkin dia ada jadi benda yang tak okey dan juga mungkin dia ada life risk di dalam negara diri sendiri, sebab tu dia melarikan diri. So untuk ni untuk saya like first of all saya akan ucap terima kasih pada rakyat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia untuk bagi tempat tinggal pada pelarian di sini, walaupun kerajaan Malaysia diorang belum sign lagi dekat PVB 1951 dan juga 1967. Farouk, ini satu perkara yang kita nak tahu. Kita tahu bila rakyat Malaysia menyatakan bahawa ada berkaitan dengan parti, pelarian dan sebagainya, stigma itu kadang-kadang berubah. Tetapi dari sudut peribadi Farouk sendiri, kesusahan menjadi seorang pelarian itu bukan semua orang rasa. Orang yang melaluinya apabila terpaksa meninggalkan negara sendiri, itu adalah perit. Walaupun tak dinafikan ada dalam kalangan kita yang mungkin migrate ataupun lebih selesa berada di luar negara, itu cerita lain. Tetapi ini adalah berlakunya konflik, perang, dihalau di tanah sendiri dan sebagainya. Boleh Farouk ceritakan bagaimana kesusahan itu, rentetan kesusahan itu berlaku dari Rohingya sampai ke Malaysia? Yang pertama, seorang manusia dia tak nak tinggalkan negara dia. Sebab apa? Dalam negara diri sendiri, apa freedom ada? Kalau kita pergi ke contoh kata dekat luar negara, freedom tu kami tak dapat.
Sebab contoh untuk pelarian Rohingya, kita punya culture lain. Pelarian Syria, diorang punya culture lain. So macam jari ni, kami ada 5 jari kat tangan kita. So macam 5 jari tu, 5 jari ni tak sama. So, macam tu semua manusia pun tak sama. So seorang pelarian tu, dia like contoh untuk saya seorang lahir sebagai pelarian juga. Saya masih belum tahu apa like masa depan saya ni apa. Dan juga ada yang kanak-kanak ada yang lahir dekat Malaysia, ada yang lahir dekat Bangladesh. So kalau kami tengok dekat Bangladesh ni ada 800,000 lebih Rohingya duduk di sana. So yang ni sebab diorang ada dapat kesusahan dalam negara diri sendiri. Adalah yang tak boleh solat, dan juga ada yang kanak-kanak dibakar. Dan juga adik perempuan dengan mak kena rogol dengan military budak. So sebab tu dia kena terpaksa untuk save life, larikan diri. So sebagai seorang pelarian, saya ingat saya masih adalah dalam satu penjara. It's called like an open prison. Sebab apa? Saya masih tak tahu like okay, untuk future apa saya boleh buat. Contoh saya dah jadi tua, like ada yang future next generation of refugees, what they will do. Apa yang diorang boleh buat? Kalau tidak dapat pelajaran, kalau tidak dapat opportunity. So itu yang untuk seorang pelarian ni, kalau dia hidup pelarian ni adalah satu penjara. Bila bercakap berkaitan dengan kehidupan seorang pelarian itu di penjara yang terbuka, open prison seperti yang disebut oleh Farouk, tapi risikonya besar. Risiko yang pertama apabila berlaku keganasan ataupun penindasan di tanah ataupun di negara sendiri contohnya. Tetapi risiko yang kedua adalah bila berlakunya hijrah ataupun perpindahan ataupun pelarian itu, juga Farouk melalui ataupun golongan-golongan ini juga akan menghadapi risiko ketika berada di laut, di sempadan dan sebagainya. Bagaimana untuk Farouk dan mungkin mewakili pelarian yang lain memikirkan berkaitan dengan risiko ini? Risiko nak tinggalkan negara ataupun tempat sendiri ini, pergi ke negara orang lain, risikonya juga tinggi. Apa yang menyebabkan perkara itu berlaku? Okey, kadang tu like bila kita nak tinggalkan negara diri sendiri, masa tu kita tak fikir kami nak pergi dekat mana. Okey. So kami like cari peluang atau kata cari satu tempat yang kami boleh tinggal as like kami boleh save our own lives. Sebab mungkin dalam adalah selepas 2015 hingga dalam 2021 ni ada ramai pelarian Rohingya datang, ada yang meninggal di laut, ada yang mass grab dekat ni Kelantan sana. So kita tengok ramai yang kita punya adik-beradik, ramai yang kita punya adik perempuan kena mati di laut. Sebab dengan ambil risiko ini, kami kata like okay, bukan kita pergi masuk ke Malaysia ke, kita nak pergi bukan masuk ke Indonesia ke, masuk ke Bangladesh ke. Yes, kami dalam berfikiran pelarian Rohingya tu ada okey, contoh kita boleh masuk di Bangladesh. Sebab apa? Negara tu terdekat dan juga negara tu adalah negara yang Muslim. So mungkin dia orang akan bagi peluang pada kita. Kalau negara diri sendiri, kalau dah jadi kata stabil, so mungkin dia boleh
patah balik ke negara diri sendiri. So sebab tu risiko tinggal negara ni dia memang tinggi. Dan masih alhamdulillah like kami masih bagi tahu pada pelarian untuk like Rohingya especially ada di Bangladesh atau Myanmar, kalau boleh tolonglah jangan datang Malaysia ke atau Indonesia ke atau Bangladesh. So semalam ada diorang ada satu campaign, we want to go back our country di Bangladesh camp. Dekat camp tu ramai orang diorang buat satu campaign, it's called like we want to go back our homeland. Sebab seorang manusia ni bila dia akan dapat durable solution, dia akan balik. Dan juga seorang pelari, seorang manusia ni sesiapa pun dalam hidup dia tak nak jadi pelarian, tapi terpaksa kena jadi pelarian. Seperti yang Farouk sebut tadi, dia tidak memikirkan ke negara mana yang nak pergi, ke mana hala tuju ketika itu, ketika berlaku, ke mana destinasinya, itu pun dia tidak jelas. Tetapi bila sampai ke sesebuah negara, ada tanggapan-tanggapan negatif daripada penduduk dan juga negara tersebut. Mungkin berkaitan dengan kelakuan, berkaitan dengan apa yang dibuat oleh pelarian berkenaan. Bagaimana untuk mengubah perspektif ini ataupun persepsi ini berkaitan dengan bila cakap je berkaitan dengan pelarian, maksudnya akan menimbulkan masalah kepada negara berkenaan. Kalau kita nak cakap ni, it's very complicated matters lah. To comment dekat perception of positif atau negatif. Tapi semua rakyat dia akan fikir untuk negara dia diri sendiri. So first, sesiapa tanah orang luar datang kat negara kita dan juga buat hal ke atau buat benda yang tak baik ke, so sesiapa pun tak nak. Mungkin pada takut itu adalah ni. So untuk tu like perception ni, kalau kita refugee, contoh kalau kami bagi peluang pada pelarian, mungkin dia kalau dia kerja ke atau apa-apa, mungkin dia akan, kalau dia bayar tax ke apa, itu akan adalah satu economic side. Dia punya ekonomi akan change. Mungkin dia boleh tolong sebab kita tengok dekat Australia pelarian resettle pada tahun 2019, tapi dia orang punya economic level tinggi sebab dalam tu adalah 34% adalah yang refugee yang buatkan ekonomi dia. Dan juga kami tengok pada USA. So sebab diorang tengah ambil diorang tengah ambil pelarian daripada negara lain. UNHCR adalah refer pelarian di luar negara, hantar ke negara ketiga. So dekat sana diorang adalah dapat kerja, diorang adalah dapat naikkan negara punya ekonomi. So kemungkinan ini quite complicated lah. Kalau kita komen negatif atau positif, itu sangat complicated. Kalau di Malaysia, apa yang Farouk perjuangkan sekarang ini, terutamanya berkaitan dengan pekerjaan pelarian-pelarian Rohingya yang ada sekarang ni? So sekarang kerja ni, untuk nak dapatkan kerja memang susah untuk pelarian lah, sebab mengikuti undang-undang Malaysia kerjaan, so memang pelarian tidak benarkan kerja. Walaupun
tak boleh kerja. Alhamdulillah, saya kena bersyukur pada Tuhan dan juga kena ucap terima kasih pada rakyat Malaysia dan juga kerajaan Mesir diorang ada dapat peluang juga untuk kerja, untuk survive di Malaysia. Mostly kalau kami tengok pelarian ni ada beza juga. Dalam pelarian ni, kalau kata Rohingya, diorang ada dokumen untuk UNHCR punya dokumen sahaja. Diorang kalau nak balik, tak boleh balik sebab diorang dengan UN card ni tak boleh travel di mana-mana. Kalau kami tengok pada pelarian lain daripada luar negara, contoh kata Sri Lanka ke, Somali ke, like Syria ke, kalau kita tengok pada pelarian lain ni, dia orang ada 2 dokumen. First yang adalah pasport, yang kedua UNHCR card. Kalau contoh, kalau awak ada pasport, awak boleh balik. Tapi of course di dalam negara tu ada kesusahan sebab tu awak datang. So sebab tu like kalau kata pada Rohingya ni, dia adalah mostly kerja kat garbage areas, like collecting sampah dan construction sites. So ada kesusahan dan juga ada survive. Dan juga Farouk, bagaimana dari sudut kita tahu bila kita bercakap berkaitan dengan hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan, kesihatan, perlindungan sosial dan sebagainya, dan perkara-perkara ini bagaimana untuk seorang pelarian mendapatkannya, terutamanya apabila ia melibatkan negara-negara tertentu contohnya. Kalau dari segi Farouk sendiri? So okay, untuk seorang pelarian ni, of course they have their rights sebagai seorang pelarian juga. So untuk pendidikan dan juga like seorang pelarian ni, diorang ada dia punya fundamental rights juga. So untuk nak contoh dapatkan pelajaran dan macam primary health, so dan juga standard social protection for the children dan juga belia-belia. So tapi unfortunately among the refugees, so mostly Rohingya je yang depriving untuk nak dapatkan apa-apa untuk like sebab dia orang adalah targeted victims. Untuk dekat Malaysia ni, so mostly kita ada community school dan juga adalah sekolah-sekolah NGOs. So dalam tu kalau awak tengok education level dia tu, so mostly yang pelarian Syrians, Afghanistan, diorang adalah opportunity, more opportunity than other ethnic lah, ada pelarian macam tu. So insyaAllah like kemungkin dalam ni saya nak requestkan pada UNHCR, dia kena tengok betul-betul masa dia buat referral untuk resettlement, untuk hantar ke negara ketiga. Dalam pelarian ni, kalau tengok dalam daripada tahun 2000 sampai 2021, kalau kita tengok Chin community pelarian daripada Myanmar, tapi dia adalah beza etnik. Chin community, Shan community, kalau kita tengok dia orang punya tu dia adalah decrease. Dia orang punya refugees tu adalah decrease. Kalau dalam tu kita tengok Rohingya punya tu, dia ada increase. Sejak tahun 2011 hingga 2018, UNHCR adalah refer 8,115 Rohingya sahaja. Kalau dalam tu
kalau awak tengok komuniti lain, diorang adalah hantar lebih daripada 100. So sebab tu kami berharap pada UNHCR. Sebagai seorang pelarian, kalau kami nak minta apa-apa, kami perlu apa-apa, kami boleh buat request pada UNHCR sahaja. Selain dari itu kami Tak boleh. tak boleh. Sebab apa? Kami kena ucap terima kasih pada rakyat dan rakyat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia. At least diorang adalah bagi tempat transit pada pelarian untuk duduk di sini. Itu pun kena bersyukur sangat. Baru 8 tahun dekat sini. Mungkin ada yang masih lagi di transit, ada pun yang dah bekerja, yang berkahwin dan juga membina keluarga di sini dan sebagainya. Bagaimana antara perkara-perkara lain yang diperjuangkan oleh Farouk ataupun yang disuarakan oleh Farouk sendiri dan juga etnik Rohingya khususnya untuk sedikit merubah kepada polisi-polisi yang sedia ada untuk memastikan bahawa pengurusan pelarian di Malaysia ini lebih baik? Apa yang boleh dicadangkan oleh Farouk? Untuk itu sebagai seorang pelarian so apa yang saya boleh cakap, yang first tadi saya ada cerita sikit, this is a concern of humanity, atas dasar kemanusiaan. So yang ni, every single individual should have a free will to understand the refugee issue. It is a matter of understanding. Ini adalah satu matter yang kena kefahaman. So saya simply can't force any person. Okay, awak fikir pasal pelarian, awak tengok, saya tak boleh force. So tapi I appreciate everyone for thinking so. Itu je yang boleh cakap lah. Sebab as I said earlier, yang saya tadi cakap tu, okay, saya kena ucap terima kasih pada semua orang, at least untuk dapat bagi tempat tinggal. Kena bersyukur at least duduk safely. Ya. Macam mana alhamdulillah kami dapat duduk di sini, macam tu tak dapat duduk di dalam negara diri sendiri. Malam buta kena lari ke jungle, hutang. Dalam negara diri sendiri, malam tidak boleh tidur di dalam rumah sendiri. Dan ini antara perkara yang satu perkara yang perlu kita nilai, seperti yang Farouk sebut, ini adalah tanggungjawab kita untuk merasa perasaan kemanusiaan itu, bukan sesama orang yang dekat kita tapi keseluruhan, terutamanya berkaitan dengan pelarian. Baik, banyak cerita. Terima kasih saya ucapkan kepada Farouk. Penceritaan yang membawa kita kepada satu dimensi yang cukup berbeza sempena Hari Pelarian Sedunia yang disambut pada 20 Jun setiap tahun. Bagaimanapun Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun Suhakam sebelum ini pernah menzahirkan beberapa kekecewaan, terutamanya apabila melihat kepada peningkatan kebencian dan juga retorik xenofobia sejak beberapa bulan kebelakangan ini, terutamanya ketika Malaysia berdepan dengan situasi dan juga dunia berdepan dengan situasi pandemik COVID-19 dan juga berikutan serbuan dan juga penahanan pelarian dan juga migran. Dan perkara ini antara satu suara yang perlu kita bawa. Sebab itu kita bersama-sama dengan Farouk untuk kita memahami daripada awal sebenarnya cerita berkaitan dengan pelarian ini. Bukan saja-saja nak tinggal dekat negara sendiri pun terpaksa duduk dekat hutan. Kalau ikutkan sekarang, mana ada lagi negara yang berlaku sedemikian. Tetapi itulah hakikat dan juga realitinya. Terima kasih Muhammad Farouk, Wakil Forum Pembangunan Belia Rohingya. Saya Ehsan Yahya. Assalamualaikum. Sekian untuk agenda awal ini.